Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi untuk tahun 4. Tajuk hari ini adalah pengenalan kepada reka bentuk bersama saya, Cikgu Zaharuddin. Bagi mereka yang kali pertama datang ke saluran YouTube ini, dipersilakan untuk subscribe. Terima kasih. Baik, mari kita teruskan. Pada muka surat 14 dan 15 buku teks kamu, kamu diberikan satu gambar di mana sebuah keluarga sedang makan di sebuah restoran yang cantik. Arif dan keluarganya berada di restoran yang terletak di menara bangunan. Ayah, cantik sungguh bangunan tinggi di sekeliling kita, bentuknya berbeza. Ya, Arif, semua objek di atas meja ini pun mempunyai reka bentuk yang berbagai. Jadi di sini Arif telah mengatakan sesuatu tentang pemandangan di hadapannya, iaitu dikatakan bangunannya cantik, tinggi dan berbagai bentuk. Kemudian ayahnya membalas bahawa makanan juga mempunyai reka bentuk yang pelbagai. Jadi reka bentuk sesuatu bangunan tentunya berbeza antara satu sama lain. Begitu juga dengan objek yang ada di sekeliling kita. Jadi murid-murid, boleh tak kamu sebut satu objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk? Ya, contohnya seperti pensil. Kita ada pensel kayu, kita ada pensel warna, kita ada pensel mekanikal dan macam-macam lagi. Kemudian lain jenama, lain juga dia punya reka bentuk. Apakah itu reka bentuk? Baik, reka bentuk ini kalau mengikut definisi bolehlah kita katakan sebagai corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Dan produk pula bolehlah kita, kalau dalam bahasa mudah kita cakap sebagai barang atau perkhidmatan atau sebagainya yang dihasilkan seseorang atau mesin. Ya, mesin. Dalam zaman teknologi yang canggih ini, mesin juga sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu produk. Contohnya seperti pakaian. Dalam gambar ini kita nampak kebanyakannya adalah seperti pakaian tradisional kaum Cina, kaum India, orang Melayu, dan pakaian ada banyak jenis. Kita biasa nampak ialah kalau pakaian pergi kerja lain, pakaian ke sekolah lain dan macam-macam lagi. Itulah kita namakan sebagai reka bentuk. Lihat pada 3 gelas ini, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang berlekuk. Jadi pelbagai reka bentuk. Dan juga makanan, pelbagai rasa, pelbagai reka bentuk dan pelbagai bahan yang digunakan. Kemudian kita juga boleh rasa lainnya sesuatu makanan itu apabila dibuat atau dimasak oleh orang yang lain. Jadi itu juga adalah sebahagian daripada aspek-aspek reka bentuk. Baik, kenapa pentingnya reka bentuk? Setiap reka bentuk ada kepentingannya dalam kehidupan. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti yang berikut. Yang pertama iaitu memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Jadi mari kita lihat gambar ini. Jadi seorang budak lelaki memasukkan buku di dalam bagnya, dan di sebelahnya kita dapat lihat seseorang sedang memasukkan beberapa keping duit RM1 ke dalam beg kecil. Jadi situasinya adalah kedua-dua situasi adalah melibatkan beg. Cuma satu beg adalah beg sekolah ataupun beg untuk mengisi buku, benda-benda yang besar, manakala satu lagi beg adalah kita panggil sebagai beg duit ataupun dompet. Jadi ia memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Kedua, membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Jadi kita lihat, kita ada gambar satu ceri elektrik dan juga satu lagi pembuat kopi. Jadi kita ambil situasi membuat kopi. Jika seseorang itu mempunyai cerik sahaja, jadi dia perlu memasak air dahulu menggunakan cerik elektrik dan kemudian membancuh kopi secara manual. Sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai
pembuat kopi, dia boleh terus memasak air dan menyediakan bahan-bahan untuk kopi dalam masa yang sama, dan apabila siap dia terus dapat satu jug kopi. Baik, seterusnya adalah menjimatkan masa. Baik, kita lihat dua gambar di muka surat 18 ini, iaitu dua jenis kereta api yang berbeza. Yang pada kiri adalah kereta api yang kita gunakan sekarang. Manakala pada bahagian kanan, kalau di bahagian selatan negara, iaitu di bahagian Johor, kita masih belum lagi dapat menggunakan kereta api ini, iaitu kereta api elektrik. Perbezaannya ialah kereta api elektrik ni lebih laju dan dapat menjimatkan masa. Baik, mungkin dalam masa 3 hingga 5 tahun lagi kita akan dapat menggunakan perkhidmatan kereta api ini. Dan seterusnya, memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Okey, seperti contoh yang ditunjukkan dalam surat 18, ada pelbagai jenis kasut. Jadi kita boleh nampak gaya yang lain, bahan-bahan yang lain dan bentuk yang lain. Itu semua mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Jadi seterusnya, kerjaya pilihan saya. Okey, jadi berkenaan dengan reka bentuk, apabila kita mempunyai kemahiran untuk mereka bentuk, ia akan menyediakan laluan kerjaya dalam pelbagai bidang. Mana, apakah kemampuan kamu akan menentukan pekerjaan kamu di masa hadapan. Di sini kita ada beberapa pekerjaan, iaitu pereka grafik, chef, pereka fashion, juru animasi dan arkitek. Jadi apakah kemahiran-kemahiran reka bentuk yang mereka ada? Jadi seperti pereka grafik, mereka berupaya untuk menghasilkan atau mengolah grafik. Chef pula boleh memasak dan mencipta masakan. Mereka fashion boleh menghasilkan pakaian dan mereka bentuk gaya pakaian yang baru. Juru animasi pula menghasilkan animasi dan filem. Manakala arkitek mereka dan merancang pembinaan. Jadi inilah kemahiran-kemahiran reka bentuk yang mereka ada di dalam kehidupan seharian mereka. Sewaktu bekerja, mereka banyak melakukan kerja-kerja mereka bentuk. Jadi apakah agaknya kemahiran kamu yang akan kamu gunakan untuk memilih kerjaya kamu? Seperti cikgu, kemahiran reka bentuk cikgu adalah cikgu akan merancang dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Seterusnya, murid-murid adalah apresiasi reka bentuk. Baik, perkataan apresiasi ini sebenarnya adalah pinjaman dari perkataan bahasa Inggeris, iaitu appreciate, iaitu menghargai ataupun menyukai sesuatu. Baik, apresiasi reka bentuk adalah bermaksud kita menghargai reka bentuk yang dihasilkan. Setiap reka bentuk yang dihasilkan perlulah kita hargai. Sekiranya kita suka sesuatu reka bentuk itu, maka kita akan beli produk tersebut. Seperti contoh, kita nampak di sini dua orang murid perempuan ini menggunakan dua jenis botol air yang berbeza. Saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Manakala kawannya pula kata, saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Jadi satu botol mempunyai mulut yang besar, manakala satu lagi botol mempunyai penyedut air. Semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Jadi setiap reka bentuk itu adalah unik, di mana mereka yang mencipta atau mereka bentuk produk itu telah berfikir apakah fungsi yang akan ditawarkan kepada pengguna. Jadi murid-murid, pengguna ataupun kamu perlulah memilih reka bentuk yang sesuai. Bukan sekadar memilih rupa yang cantik, tetapi perlulah memilih reka bentuk yang dapat menjalankan fungsi yang kita kehendaki dengan baik. Jadi itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat maju jaya dan jaga diri selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.